dan masyarakat. Kepala Bekalan B48 di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat terbuka untuk dibahas. Oleh sebab P48 hanya token, ianya tidak perlu dibahas. B48 terbuka untuk dibahas. BM. Okey, tajam. Apa ni? Ramai sangat jadi speaker tengah malam tu. Yang berhormat Farid Sulong. Batuk dulu. Terima kasih Datuk Pengurusi. Bagi maksud B48 pengurusi backbencher. Bagi maksud B48 itu ada niat jahat 36 tu. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, butiran 04 4x0. Ini saya nak sentuh sikit sebab perbelanjaan dia sebanyak 21 juta. Ini untuk menampung kos operasi JKM. Jadi cuma saya nak sentuh sedikit mengenai perkara ini, mengenai isu kelewatan kelulusan permohonan bantuan ini. Saya tengok lambat dan lewat ni adalah disebabkan kekangan tenaga kerja dalam usaha untuk memproses semua permohonan. Saya kira ianya terjadi kat daerah-daerah lain, tapi bagi saya nak bagi contoh, bagi daerah Batu Pahat, kes melibatkan 7,728 permohonan. Petugas yang in charge dengan izin untuk kes tu ada 11 orang saja. Parlimen ada 4 parlimen. Ada seorang ditugaskan untuk membuat pendaftaran OKU. Lepas tu van cuma ada satu. Lepas tu kawasan daerah Batu Pahat ni, terutama kawasan Parlimen Pak Sulong ni adalah kawasan yang mudah bencana, terkena bencana seperti banjir, seperti ribut. Jadinya adakah kementerian dalam buat pengiraan penambahan pembelanjaan ini masuk ke tak mengenai penambahan kaki tangan untuk digunakan untuk agar permohonan ini dapat disegerakan. Saya kira ini sangat penting, terutama
terutamanya bagi kawasan Parlimen Parit Sulong, maksud saya bagi daerah Batu Pahat, sebab dia bagi daerah Batu Pahat. Adakah JKM juga bercadang untuk mewujudkan satu tim, mungkin satu tim sukarela JKM itu sendiri, dalam usaha untuk membantu mengenal pasti masyarakat yang masih ketinggalan, sebab kalau tak ada kes yang baru mohon tunggu lama sangat sampai meninggal. Bagi Chan, jelas sikit. Sini. Okeylah, bolehlah. Okey. Ada berapa Terima minit? kasih. 10 minit. Terima kasih. Terima kasih Parit Sulong. Saya juga ingin minta Parit Sulong supaya setuju dengan saya bahawa sudah tiba masanya untuk kementerian ataupun jabatan kebajikan masyarakat menaikkan amount untuk program cash transfer dengan izin kepada penduduk yang miskin. Contohnya macam di Pulau Pinang, Kerajaan Pulau Pinang telah memberikan cash transfer sehingga RM770. Jadi saya rasa sekarang RM300-400 dah tidak mencukupi. Mungkin masanya sudah tiba untuk Jabatan Kebajikan untuk menaikkan amount tersebut. Terima kasih. Yang ini Datuk Fungsi saya minta kementerian lah yang menjawab. Seterusnya saya pergi ke butiran 014x0 bersekali dengan 074x0. Ini mengenai bantuan kepada rakyat yang terutamanya kepada kerosakan harta benda yang dialami oleh rakyat terutama di kawasan yang mudah terkena bencana. Saya tengok majoriti yang kena musibah ni adalah pada golongan yang kurang berkemampuan. Jadinya kadang-kadang jangka masa untuk proses itu memang lama, sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Jadinya sebenarnya saya nak tahu apakah jangka masa yang ditetapkan oleh kementerian sebelum satu-satu permohonan ini diluluskan, dan kerana kadang-kadang bila berlaku kelewatan ni, kalau macam minggu lepas ini kes baru, ada kelapa sawit jatuh ke atas satu rumah. Terus rumah tu tak ada bumbung langsung, Datuk Pengurusi. Jadinya kalau orang itu mungkin berkemampuan, dia tak ada masalah. Tapi bagi yang betul-betul miskin, betul-betul susah,
kadang-kadang bumbung tu terus terlopong, terus tak terbela. Jadinya itulah saya minta kementerian memberi perhatian pada apa yang telah saya bangkitkan. Terima kasih. Yang Berhormat Lanang. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin mengambil bahagian dalam bahasan Kod Butiran 4000 bagi B48. Maksud B48 sebanyak 124,340,000 untuk menambung keperluan tambahan bayaran skim bantuan persekutuan dan negeri. Dan adakah keperluan tambahan bayaran skim bantuan ini termasuk bantuan kepada mangsa-mangsa kebakaran, banjir dan bencana alam yang lain. Dalam masa 2 bulan ini terdapat 6 kawasan di Sibu telah terbakar. Adakah kementerian mempunyai rancangan yang lebih baik untuk membantu mangsa-mangsa kebakaran di Sibu, dan apakah rancangan masa depan untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik? Lanang, celah, kapan celah? Terima kasih. Saya minta jawapan penulis. Okey, kapan celah sikit? Ya, ada siap, Muhammad. Lanang. Dia bagi saya mencelah. Pengerusi. Bagi ya. Bagi ya. Dia bagi. Belum siap. Apa? Terima kasih. Terima kasih. Belum siap. Saya ingin tanya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menjelaskan dengan terperinci skim bantuan yang diberikan dan siapakah golongan yang memanfaat daripada skim ini. Adakah skim bantuan ini sama dengan program kebajikan rakyat Satu Malaysia Karisma yang berjumlah 1.2 bilion ringgit? Terima kasih. Thank you, Lanang. Ya, Sibu. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya mau penjelasan daripada kementerian bahawa Dia tujukan kepada Sibu yang tujukan kepada Lanang. Okey. Lanang, boleh tolong. Itu kulai kena ajar. Saya mau penjelasan dari kementerian. Okey. Lanang, tolong Sibu tanya kementerian.
tempat perlindungan untuk orang homeless people in Sibu. Berapa tempat perlindungan di Sarawak untuk gelandangan orang golongan gelandangan itu. Jadi kalau di sefahaman saya hanya kucing saja ada tempat perlindungan untuk golongan gelandangan ada. Ini saja. Jadi adakah kementerian akan bina lebih banyak tempat perlindungan untuk golongan ini? Saya masukkan ucapan Kapa dan Sibu ke dalam ucapan saya. Saya minta penjelasan. Terima kasih. Dah. Makasih. Lulus. Ya, habis dah. PJ Selatan lepas tu menteri boleh menjawab. Okey. Ya. Terima kasih Datuk Pengurusi. Saya ingin merujuk kepada butiran 070800 sosioekonomi kurang upaya, khususnya untuk tujukan untuk PDK, Pusat Pemulihan dalam Komuniti, di mana untuk penyelia dan juga tugas yang sedia ada, gaji mereka sekarang untuk penyelia hanya RM1,200 sebulan. Dan untuk tugas dia punya gaji hanya RM800 sebulan. So terpaksa juga untuk potong EPF, EPF, dan saya minta lah kementerian supaya naikkan gaji untuk penyelia dan juga petugas untuk PDK. Kerana sama, isu yang sama tentang keperluan komuniti OKU. Baru-baru ini ada 43 orang pelajar cacat penglihatan daripada sekolah rendah kebangsaan Bukit Minyak di Pulau Pinang telah membuat rayuan kepada saya mengatakan bahawa dahulunya 6 tahun yang lepas Jabatan Kebajikan Masyarakat memang memberikan braille kepada mereka, tetapi sejak 6 tahun dulu, dalam kebelakangan 6 tahun ini dah berhenti praktis ini. Jadi saya nak minta supaya disambungkan semula supaya membolehkan anak-anak kita daripada golongan OKU
dapat mempertingkatkan pendidikan mereka. Terima kasih. Ya, saya ulanglah kepada Menteri untuk menjawab. Saya nak minta segala bantuan dan juga masalah yang dihadapi PDK sekarang ni amat menyedihkan, di mana kebanyakan orang, ibu bapa, mereka hantar anak-anak OKU ke pusat pemulihan PDK ni. Mereka hanya menganggap PDK ni sebagai satu pusat asuhan, bukan satu pusat untuk pemulihan untuk OKU. Di Selangor banyak, saya dapati banyak kawasan sekarang PDK ni dia hanya satu tempat yang biasa untuk anak-anak asuhan OKU, bukannya satu pusat pemulihan. Dan saya nak cadangkan supaya segala bantuan untuk penyelia dan juga petugas ni perlu ada kelengkapan yang canggih untuk kita membantu sama-sama untuk membantu anak-anak OKU itu supaya dia pulih dan masuk ke sekolah khas. Dan saya nak juga tahu di daerah Petaling ada berapa pusat pemulihan PDK ni, di mana di PJ Selatan ada sebuah PDK yang bernama Taman Kanapu Garam Seksyen 18, di mana saya rasa kebanyakan orang-orang anak-anak OKU yang ada masalah semua hantar ke pusat Seksyen 18. So saya minta kementerian supaya menimbangkan untuk tambah lagi pusat PDK ni. Dan saya juga nak minta penjelasan daripada kementerian supaya kalau boleh tingkatkan lagi peruntukan untuk PDK ni, terutama di daerah Petaling ni. Sekian, terima kasih. Ya, silakan Menteri. Saya ingin kekalkan keputusan rakan saya tadi, tidak ada pencerahan ketika Menteri menjawab. Ya. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi, ini sudah larut malam.
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan berbagai perkara dalam perbahasan dan undang-undang perbekalan. Tambahan ini kita Kementerian amat menghargai segala pandangan, saranan, cadangan, keprihatinan dan teguran membina daripada ahli-ahli yang berhormat semua yang telah ikut serta tadi, dan kita secara terbuka menerima segala teguran yang diberikan. Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Farid Sulong tadi, sahabat saya, tentang kekangan perjawatan di peringkat kebajikan daerah Batu Pahat, ya. Memanglah ini selalu menjadi aduan juga oleh para pegawai kita, bukan saja di sana tapi di lain tempat juga. Saya ingin maklumkan bahwa sini jumlah perjawatan JKM secara keseluruhan ialah seramai 6.364 perjawatan. JKM telah juga membuat kajian perjawatan bagi tahun 2013 dan telah memohon supaya ditambah lagi sebanyak 6.000 perjawatan yang baru. Telah juga dikemukakan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Kajian ini masih lagi di peringkat pertimbangan oleh pihak kerajaan. Ya, terima kasihlah kepada Farid Sulong kerana telah mengumumkakan di Dewan yang mulia ini supaya dapat diberikan pertimbangan yang sewajarnya oleh pihak kerajaan. Daripada Bukit Mertajam tadi ada dikemukakan berkenaan dengan klien berdasarkan kadar bantuan meminta dinaikkan kerana apa namanya ini di Pulau Pinang sudah dinaikkan katanya. Saya ingin maklumkan sini bahwa kita mempunyai asasnya ialah garis kemiskinan, itu sebanyak ringgit Malaysia 760 yang dikeluarkan oleh IPU. Kadar yang diberikan adalah di antara 100 hingga 450 ringgit. Walaupun begitu, kementerian sedang juga mengkaji lagi bagi kenaikan kadar bantuan kepada klien kita karena kita amat prihatin atas keperluan klien kita lah, penerima bantuan
bantuan kita. Bantuan kepada yang kena bencana, sebenarnya saya tidak tahu lah mengapa tadi yang disebutkan itu lewat. Tapi sebenarnya dalam keadaan bencana seperti bumbung ditimpa oleh pokok-pokok kelapa sawit dan sebagainya, ini sebenarnya cepat ini yang Bomat untuk pengetahuan cepat saja. Kalau sudah dimaklumkan laporan polis, esok hari pun boleh disampaikan bantuan kepada yang berkenaan. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, tolong maklumkan kepada kita, kepada Jabatan Kebajikan, supaya kita dapat mengambil tindakan yang segera. Berkenaan dengan daripada Bukit Mertajam juga tadi cash transfer, seperti saya sudah sebutkan tadilah, kita juga sentiasa mengkaji kadar ini untuk makluman juga. Kajian ini pun kadar ini pun telah ditingkatkan daripada masa ke masa. Untuk makluman kepada semua, JKM membelanjakan sejumlah 1,472 bilion pada tahun 2012 berbanding 1,352 bilion pada tahun 2011. Jadi dia sentiasa bertambah. Malahan dalam budget tambahan ini pun kita tengok dia bertambah kerana penerima bantuan kita semakin bertambah daripada tahun ke tahun. Kita berbelanja banyak untuk rakyat kita. Yang Menteri sambung kemudian. Majelis bersidang semula sebagai majelis mesyuarat. Usul di bawah peraturan masyurat 12 dalam kurungan 1 saya jemput yang Muhammad Menteri. Datuk Yang Dipertua, mengikut peraturan mesyuarat 12 kurungan 1 bahawa menurut peraturan mesyuarat 90/2 dan dengan persetujuan Tuan Yang Dipertua, saya mengemukakan usul untuk merhentikan kuasa peraturan mesyuarat 12, iaitu bagi membolehkan majlis mesyuarat menamatkan perkara yang patut diselesaikan pada hari yang berkenaan juga.
dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 18 Julai 2013. Siapa menyokong? Datuk Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Hadirin yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya adalah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Hadirin yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan. Majlis dalam jabatan kuasa. Ya, silakan Pak Menteri. Daripada PJ Selatan tadi berkenaan dengan PDK dan gaji ataupun allowance kepada penyelia dan petugas di PDK. Allowance ini dibayar oleh jawatan kuasa PDK yang terbentuk di kalangan community yang ada di sana, dan ini adalah merupakan gerakan daripada JKM berdasarkan kerja dan tugasan yang dijalankan. Untuk makluman yang berhormat, jumlah PDK di Petaling Jaya pada ketika ini adalah sebuah saja. Tadi Kapar juga ada bertanya tentang adakah bantuan ini sama dengan karisma. Ya, sebenarnya karisma itu ialah kebajikan rakyat satu Malaysia. Dijenamakan semua bantuan-bantuan itu di bawah karisma. Tadi apa Sibut juga tadi bertanya adakah berapa apa kata dia, saya boleh baca surat tulisan sendiri. Itu tempat perlindungan. Ada yang ada tadi meminta supaya jawaban diberikan secara bertulis, kita akan berikan secara bertulis. Braille. Secara bertulis. Yang lain secara bertulis. Ya. Menteri. Terima kasih Yang Muhammad. Braille. Dah duduk dah.
Hadirin yang berhormat, masalah bahwa wang sejumlah 141.231.400 ringgit untuk Kepala BIM 48 anggaran perbelanjaan mengurus tambahan kedua 2012. Jadi sebahagian daripada jadual hendak